yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang penciptaan kita. Dan Allah sebutkan sini tentang as-sam'a dan kemudian absar dan kemudian af'idah, dan tentang pendengaran kita, penglihatan kita dan juga perasaan kita, hati. So kalau kita lihat secara ringkas apa yang Allah ciptakan untuk kita, ditiupkan ruh dan kemudian kita ini diciptakan pendengaran, telinga, penglihatan, mata, dan juga afidah, fuad, hati. So ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk apa? Agar bersyukur. Dan kemudian pada ayat yang berikutnya kita lihat ada sahaja mereka yang ingkar. Mereka mengingkari tentang kehidupan akan datang. Adakah mereka akan dibangkitkan semula? Maka dalam bercakap tentang penciptaan ini, ada sahaja yang ingkar. Dan pada bahagian yang seterusnya, setelah Allah cakap Allah boleh cipta, ada yang ingkar. Tapi keingkaran mereka ini, lihat bagaimana gaya Al-Quran menjawab keingkaran mereka. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tak perlu jawab panjang-panjang, kan? Kerana kalau kamu nak tahu keingkaran kamu ni betul ke tak betul, kan, rasalah kematian itu dahulu. Rasa mati itu dulu dan kemudian rasalah dibangkitkan. Pada masa itu kamu fikirlah sendiri betul ke tak betul tentang segala yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini secara ringkas ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11 apa yang dapat kita fahami. Dan kemudian saya tertarik untuk meng-highlightkan tentang satu perkara, iaitu bila Allah cakap tentang kejadian yang Allah sudah berikan atau Allah sudah jadikan kepada manusia ini, kemudian ada manusia yang ingkar, itu satu bahagian, tetapi dalam masa yang sama Allah sebut qalilam ma tashkurun, dan sedikit. Ini Allah beri penekanan dalam Al-Quran, banyak tempat kita akan berjumpa tentang qalila, sedikit sangat orang yang benar-benar mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Saya mengambil daripada satu perbahasan tentang perkara ini di dalam surah Ar-Rum pada ayat ke-46. Dia ada kaitan dengan ayat yang kita baca sebentar tadi, iaitu ayat yang ke-9. Wa min a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi ayyursilar riyah mubasysyirat waliyudhiqakum min rahmatih walitajriyal fulku bi amrih walitabtaghu min fadlih wala'allakum tashkurun. Masya Allah. Kalau kita berikan perhatian kepada ayat ini, Allah suruh kita berikan perhatian terhadap ayatihi, tanda-tandanya. Daripada pergerakan angin, daripada pergerakan kapal dan sebagainya, itu semua daripada ayatihi, tanda-tanda. Sebab itu guru kami menyebut ketika mana kalian membaca Al-Quran melalui ayat yang ada perkataan ayatihi tetapi tidak bertambah iman, kalian melalui ayat yang mengandungi ayatihi, ayat, tetapi tidak bertambah iman, which is ada sesuatu yang pelik pada diri kita. So, cek balik. Ketika mana Allah berikan tanda-tanda tetapi kita tidak bertambah iman, maka cek balik diri kita. Adakah kita benar-benar membaca Al-Quran dengan penuh perasaan, ataupun kita hanya sekadar baca dan baca tanpa kita mahu berfikir sedalam-dalamnya, tanpa kita mahu menghayati sebenar-benarnya. So, dan bila kita bercakap tentang kita nak berikan perhatian tentang ayat ini, iaitu kata tashkurun diambil daripada kata dasarnya syakara. Syukur yang inti maknanya adalah, tengok ni penting ni, inti makna syukur itu adalah mengfungsikan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Bacalah dan camkanlah tujuan-tujuan yang disebut di atas
dan upayakanlah untuk merealisasikannya. Sebanyak manfaat yang anda dapat raih, sebanyak itu pula petanda kesyukuran anda selama anda rasakan dan sedari bahawa semua yang anda raih itu bersumber dari Allah dan berkat rahmatnya. Jadi kalau kita kembali Ustaz dan juga sidang pendengar sekalian, kita kembali kepada telinga, kita kembali kepada mata, kita kembali kepada hati. Ini semua ada fungsinya. Maka kalau kita cakap tentang fungsi, mari kita lihat. Ia tidak akan berlaku ingkar, manusia ini tidak sampai kamu perlu tunggu mati baru kamu nak sedar. Bila seseorang dia menghidupkan semua fungsi ini. Dia menghidupkan semua fungsi ini. Dia hidupkan betul-betul. Apa dia? Dia fungsikan telinga dia betul-betul. Apa fungsi telinga? Mendengar. Mendengar. Zalim. Guru kami kata zalim. Siapa yang kata fungsi telinga mendengar? Zalim. Apa hal pula fungsi telinga mendengar? Betul lah fungsi telinga mendengar kan? Tapi guru kami kata zalim. Saya belajar dulu zalim dia kata. Fungsi mata apa? Melihat. Pun dia kata zalim. Fungsi hati apa? Fungsi hati apa? Merasakan. Merasakan. Rasa. Rasa sahaja zalim. Kenapa saya kata zalim? Kerana itu bukan fungsi yang dikehendaki. Kerana fungsi telinga adalah untuk mendengar apa yang baik-baik. Itu fungsi telinga. Telinga fungsinya mendengar yang baik-baik. Kita mendengar ayat Al-Quran, itu fungsi telinga. Kita mendengar kuliah agama, itu fungsi telinga. Kita mendengar orang bercakap yang baik-baik, itu fungsi telinga. Tapi kalau telinga kita ni, dia masa orang dengar cakap baik-baik itu dia relax je, dia tak tahu je kan. Tapi dia dengar kawan dia, kau tahu semalam dia, telinga dia tu capang, dalam bahasa Melayu capang tu maksudnya kembang Ustaz. Kembang. Dia terus tangkap perkataan tu dan telinga tu ada masalah. Kalau telinga dia cepat dengar benda-benda macam tu dan ada masalah. Pasal fungsi telinga kita untuk sekadar mendengar tapi mendengar yang baik-baik. Fungsi mata melihat. Bukan sekadar melihat tapi kita melihat yang baik-baik. Kalau sekadar melihat semua orang melihat. Tetapi ada orang yang melihat, dia buka TV. Ada gambar yang dia buka-buka TV tiba-tiba My Quran Time. Pukul 12 nanti kan. Buka-buka My Quran Time. Dia tukar terus. Kalau orang ada Astro tak tahu dia buka HBO pula kan. Dia lebih rela tengok HBO daripada My Quran Time. Pasal mata dia tu, dah telinga dia dah tak boleh nak dengar, panas. Mata dia pun tak boleh nak tengok. Itu dan kena check balik. Fungsi mata adalah untuk melihat yang baik-baik. Apa fungsi hati? Merasai, bukan sekadar merasai, tetapi kita nak merasai sampai kita kenal Allah. Itu fungsi hati. Kerana sekadar merasai tetapi tidak sampai mengenal Allah, tidak merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan lagi kita menjalankan fungsi hati yang sebenar. So ini kita bercakap tentang bagaimana kita mengfungsikan. So mulai hari ini jom kita sama-sama bila kita belajar surah As-Sajdah, tujuan kita adalah untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Action plan hari ini kita dah boleh check balik. Macam mana saya nak memfungsikan telinga saya betul-betul yang seperti dikehendaki. Macam mana saya nak memfungsikan mata saya seperti yang dikehendaki. Macam mana saya nak memfungsikan hati saya seperti yang dikehendaki. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan firman Allah yang banyak di dalam Al-Quran.